pada petang ni, iaitu topik yang terakhir iaitu cost volume untung. So sebelum tu kita kena berkenalan dulu apa dia cost volume untung ni. Okey, sekejap saya share. Okey, untuk cost volume untung, kita akan gunakan soalan ini. Okey, kita akan buka satu yang baru. Cost volume untung. Cost volume untung. KVU. Mana mengikut KVU Okay, cost volume untung. Apa dia cost volume untung? Okay, cost volume untung ni pun dia ada seakan-akan satu alat untuk mengukur kita punya jangkaan ataupun prestasi syarikat lah. Bagaimana syarikat perlu beroperasi ataupun perlu target untuk mendapatkan ni melibatkan jualan juga jualan, berapakah jualan yang sepatutnya dia jual untuk satu-satu produk supaya dia boleh sekurang-kurangnya balik modal. Itu sekurang-kurangnya dia boleh cover kos tetap ni. Okay, sebab kos tetap ini dia apa berlaku pun kos tetap perlu dibayar. Jadi saya rasa yang ini semua orang agak mahir juga dengan terma-terma yang kita belajar ni lah. So kita kena belajar beberapa terma dulu. Jadi pertama sekali ialah kita punya jualan. So jualan ni saya rasa semua orang dah tahulah apa benda masuk jualan. So jualan ini kalau kita pecahkan dia punya item dia, kita kena tahu harga seunit. Betul lah, harga seunit. Kita kena tahu harga seunit. And then kita kena tahu apa dia unit jualan, berapa banyak unit jualan. Okay, dan of course barulah kita akan dapat jumlah jualan kan. Jumlah jualan. Jadi ini ialah terma pertama yang kita kena ambil tahu lah. Okay. Yang kedua, kita kena juga tahu berkenaan dengan kalau sebelum ini kita belajar penyata pendapatan tu, kita belajar melalui kalau ikut apa yang kita guna perdagangan tersebut, dia pecahkan kos kepada 3 juga. Jualan, tolakkan dengan kos barang dijual, tolakkan dengan belanja, lain-lain belanja lah, belanja jualan dan pentadbiran. Ingat lagi tak tu? Okey, yang itu kita belajar secara umum bahawa iaitu ialah format sebenar kita gunakan untuk melihat prestasi syarikat semasa melihat kepada keuntungan bersih yang dia perolehi. Selepas tolakkan kita punya nilai yang kita jual dengan kos yang dipanggil direct cost lah. Kos barang dijual lebih kurang direct cost. Okey, direct cost tolakkan dengan belanja-belanja yang tidak melibatkan secara langsung dengan jualan tersebut. Yang itu kita akan dapat untung bersih. Cost volume untung pun begitu keadaannya. Cuma dalam pengiraan cost volume untung ini dia mengagihkan kepada 2 kos, iaitu kos berubah dan yang ketiga ialah kos tetap. Okay. Apa kandungan dalam kos berubah? Kos berubah ini ialah kos yang dia akan berubah mengikut jumlah unit jualan. Contoh, okay, contohnya ialah commission. Kan tadi, kalau dalam kita punya belajar awal tu, commission masuk dalam belanja jualan dan pentadbiran, betul tak? Dia tak masuk dalam direct cost. Okay, tetapi dalam kes cost volume untung, dia kena tengok semua belanja-belanja ataupun kos yang berubah mengikut jualan, itu ialah kos yang kita iktiraf sebagai kos berubah. So kita kena juga cari harga seunit kos berubah ni berapa. Kita darabkan dengan unit yang kita jual juga. Unit yang jual, supaya kita akan tahu. Of course dia punya jumlah harga seunit kos berubah tak sama dengan harga seunit jualan. Tapi kita nak tahu juga harga seunit ni berapa. Okey, dan selain itu ialah kos tetap. So kos tetap saya rasa semua orang pun boleh ada insting kos tetap ni apa. Sebab mungkin masing-masing pun pernah terlibat dengan perniagaan. Jadi dia tahu kos tetap tu apa. Kos tetap, contoh kos tetap apa dia?
Bagi satu contoh kos tetap. Yes, boleh faham tak? Kos tetap kalau dalam bisnes ni, kos tu kos tetap. Apa dia? Kos tetap ialah contohnya ialah gaji. Ni gaji ni bisnes jalan Sewa ke gaji, tak jalan ke, gaji kena bayar. Betul? utility sama juga. Utility pun lebih kurang. Utility cuma kalau utility tu contoh utility ni dalam kes COVID ni dia tak termasuk jugalah sebab utility mungkin you tak buka office langsung. Jadi utility tak berjalan. Okay? Sewa, sewa. Sewa kena bayar. Sewa you niaga ke tak niaga ke, buka kedai ke tak buka kedai, tetap kena bayar. Insurans, Utility pun insurans lah. Kalau insurans dah tu dia kena memang kena cover lah. Biasanya insurans ni kita bayar awal kan. Awal tahun kita bayar terus siap. Jadi boleh perasan tak? Kos tetap ialah kos-kos yang kita libatkan, dia tak kena mengena dengan jualan. Kan? Memanglah dia kena mengena secara tidak langsung lah. Untuk mewujudkan bisnes, kos ni mesti wujud. Okay, jadi walaupun tak jual, semua orang pergi ke office, tak berniaga apa, tak jual apa pun, tapi pergi ke office, sewa kena bayar, gaji kena bayar, utility pun kena bayar, spot on, semua kan. Jadi yang ini dipanggil kos. Okey, hasil daripada seterusnya ialah kita kena, yang ini ada satu terma lain. Jadi terma ini saya belajar termakan dulu supaya semua orang tak terkejut nanti. Margin ke margin sumbangan. Margin sumbangan ini ialah jualan, harga jualan unit tu tolakkan dengan harga dengan kos berubah. Okey. Margin sumbangan tolakkan dengan kos berubah. Yang ini ialah dipanggil margin sumbangan. Jadi bila kita buat benda ni kita akan jumpa lah. Satu lagi ialah kita akan jumpa margin keselamatan. Ni pun ada satu terma dipanggil margin keselamatan. Margin keselamatan ni ada formula dia. Nanti saya nak minta, mungkin kalau soalan tak ada, saya nak minta you all rujuk kepada modul dalam modul ada margin keselamatan, ada formula dia. Margin keselamatan ini juga ialah kita nak ada satu amount, satu unit supaya kita dalam unit supaya kita boleh selamat dalam perniagaan kita ni, margin keselamatan selamat. Dia ada formula dia untuk menentukan berapakah unit yang perlu kita ada supaya kita kekal berada dalam margin keselamatan. Tapi margin keselamatan ni biasanya company akan up and above daripada break even ataupun titik pulang modal. Dia akan lebih sikit. Dan dia nak bagi keselamatan bahawa kalau kita mesti berada di zone tu. Kita kena mesti lebih daripada break even tu yang dipanggil margin keselamatan. Jadi cuma kita kata kita nak 10% lebih daripada break even tu. Tiap-tiap tahu kata macam mana pun kita kena ada margin keselamatan 20%. Supaya kalau bisnes kita tiba-tiba ada masalah pun sekurang-kurangnya kita boleh survive dalam 3 bulan untuk cari jalan keluar. Contohlah yang ini bisnes punya decision juga. Okey. Cuma dalam kita tengok pada soalan nanti, kita tengok ada tak margin keselamatan. Kalau tak ada, nanti kita rujuk kepada modul. Kalau sempat, kalau tak sempat, you all boleh tengok margin keselamatan ni untuk tengok formula dia. Lebih kurang taklah susah ada masukkan formula saja. Kita nak tengok yang terutama ni, yang lain-lain. Okey. So kita gunakan juga kita punya, dan dia ada formula dan yang keenam kita panggil titik pulang modal ataupun TPM, bukan Timbalan Perdana Menteri, TPM. Okey, TPM. So titik pulang modal ini ialah kita nak tahu dalam bisnes ni kalau kita berniaga, contohnya kita berniaga apa nak kata bagi kalkulator lah. Saya ada kalkulator ni. Ada kalkulator, kita nak beli kalkulator ni, beli kalkulator ni lebih kurang kita beli secara besar-besaran daripada China dulu, pergi China, pergi balik, beli balik bawa kalkulator, beli 2,000 unit. Okay, beli 2,000 unit. So, kita buka satu ruangan kecil, nak jualkan dia. Agak-agak daripada 2,000 unit ni, berapa unit mesti dijual supaya dalam bulan pertama kita dah boleh survive untuk bagi gaji kita ataupun kita nak upah
orang duduk jaga kaunter bayar ke, sekurang-kurang berapa unit kena jual supaya kita boleh at least survive dalam bulan pertama. Itu cerita dia. Okay. So titik pulang modal ni ada formula dia lah. Tadi formula dia ialah kos tetap kos tetap bahagikan dengan margin sumbangan. Kos tetap bahagikan dengan margin sumbangan. Itu ialah formula. So dia ada dua formula. Kalau kita macam mana saya pergi sumbangan ni? Margin sumbangan. So dia ada dua formula. Margin sumbangan ni dia ada dalam dua bentuk. Pertama sekali, ini saya ringkaskan ya. Kos tetap. Yang ini saya ringkaskan sebagai MS, margin sumbangan. Kita ada dua kaedah. Pertama kita nak cari TPM dalam bentuk unit. Okey, kalau dalam bentuk unit, formula dia ialah kos tetap kita kena bahagikan dengan margin sumbangan seunit. Seunit dalam RM. Maknanya tadi harga unit tolak, ni margin sumbangan, harga jualan tolak dengan kos ubah. Jadi kita nak tahu margin sumbangan seunit RM dalam bentuk RM. Okey, dalam bentuk RM. Dan yang kedua ialah kita nak tengok TPM dalam bentuk ringgit Malaysia. Dalam bentuk kewangan lah. Yang ini pun formula dah sama ya, KT, tetapi dia nak bagi dalam peratus margin sumbangan. Ada beza tu? Okey, yang satu dalam bentuk seunit ringgit Malaysia, satu lagi dalam bentuk peratus. Ini ialah formula. Jadi yang ini ialah terma-terma yang kita kena belajar supaya kita faham apa dia yang dimaksudkan dengan cost volume untung dan formula di balik ni. Jadi kita tengok macam mana nak menyelesaikan isu soalan yang melibatkan. So kita akan tengok LDK 6 cost volume untung. Solusi volume untung. Okey, ni kita tengok soalan Okey, Kyoto Electronics berat. Okey, boleh ya guys? Kita akan mulakan soalan yang ini ialah sebagai you punya nota. Okey, sekarang kita mulakan soalan. Katakan Kyoto Electronics yang mengeluarkan Walkman. Dia keluarkan Walkman yang mana kumpulan sasarannya adalah kalangan remaja. Tahun lepas bla 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 telah menjual sebanyak 25,000 unit Walkman pada harga RM50. Tu dia dah bagi tu. Sikit-sikit dia bagi maklumat Kita dah tahu lah RM50. Jualan harga seunit RM50. Sebanyak 1050 kos telah dilibatkan. Yang mana jangan terus habis ambil jangan ambil lagi. Yang mana 300,000 daripadanya adalah kos tetap. Yang penting ni kos tetap 300,000. Dalam usaha syarikat untuk menyediakan kualiti produk yang terbaik kepada pelanggannya, syarikat telah bersetuju untuk menukar, yang ini yang susah ni. Elemen ini biasanya memang pelajar tak boleh faham apa yang dia cakap. Sebabnya dia kebat. Okay? Dalam usaha syarikat untuk menyediakan kualiti produk yang terbaik kepada pelanggannya, syarikat telah bersetuju untuk menukar satu komponen sedia ada yang berharga RM5 seunit kepada komponen yang lebih baik berharga RM9 seunit. Allah, kejaplah RM5, kejap RM9. Kadang-kadang yang ini yang menyebabkan kita pening kan? Dia pening sebab kita tak tahu mana nak rujuk kepada apa. Keputusan ini akan berkuat kuasa pada tahun berikutnya. Syarikat juga bersetuju untuk membeli sebuah mesin baru dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Harga mesin adalah RM36,000 dengan tempoh usia guna selama 6 tahun dan tidak mempunyai nilai sisa. Nilai sisa ni tak ada baki lah. Maknanya mesin tu habis, dia tak ada nilai. Okey, maknanya yang ini nak kira susut nilai tu. Nanti kena kira susut nilai.
Syarikat mengamalkan kaedah garis lurus untuk mengiktiraf susut nilai bagi semua jenis aset. Pengiraan cukai pendapatan tidak diambil kira. Oh, demam. Demam. Yang ini soalan macam ni yang menyebabkan you all akan demam. Apa yang kita kena tengok di sini, bila kita faham, pertama sekali kita kena berbalik kepada ni. Kita kena faham, jualan berapa, kos berubah berapa, margin sumbangan berapa, kos tetap berapa. Kalau berlaku perubahan-perubahan yang ini, dia kacau yang mana? Menukar satu komponen sedia ada berharga RM5 kepada komponen yang lebih berharga, dia kacau kos berubah atau dia kacau kos tetap. Keputusan ini akan berkuasa pada tahun ini RM36,000. Kos yang ini dia tidak masuk dalam kos tetap, tetapi dia masuk dalam aset. Yang ini RM36,000 dah sah, bukan tak termasuk dalam pengiraan. Tetapi apa yang masuk dalam pengiraan? Kos bulanan tu, iaitu kos susut nilai tu yang akan mengganggu kita. Susut nilai itu akan ganggu kat mana? Kos berubah ke kos tetap? Yang tu menyebabkan kita pening. So jangan pening. Macam mana? Kos apa? Kos apa? Kos berubah. Kalau susut nilai dia kacau kos tetap ke kos berubah? Kos tetap. Susut nilai dia kos tetap lah. Dah beli mesin kod mana pun kena potong lah. Tiap-tiap bulan kena ada dia punya belanja susut nilai tu kan. Okey. Jangan bimbang yang tu lagi. Kita tengok soalan yang mudah-mudah dulu. Yang pertama. Kirakan titik pulang modal. Tengok dia punya soalan. Kirakan titik pulang modal dalam unit. Tapi saya nak buat dalam unit dan dalam ringgit Malaysia. Tambah boleh Kita tambah sikit soalan ni. Jangan kira markah lah. Markah tu boleh diejah kan dalam RM. So kita nak dua-dua. Kirakan titik pulang modal dalam ringgit, dalam unit dan dalam ringgit Malaysia. Okay, macam mana cara kita nak kira? Okey, soalan pertama dia minta titik pulang modal titik pulang modal. So titik pulang modal yang pertama dalam bentuk unit. So formula dia ialah kos tetap bagi apa ni? Kos tetap Margin sumbangan. ya, margin sumbangan seunit. Jangan lupa sebut perkataan seunit tu, penting seunit tu ya. Okey, and then kita panggil margin sumbangan seunit. Okay, ini formula. Saya memang walaupun sebenarnya saya banyak hafal semua lebih kurang formula, tapi bila dalam exam dia menjadi saya punya habit. Saya bila buat dia apa-apa soalan pun, saya mesti salin formula. Dia menjadi habit saya. Jadi terpulanglah pada yang nak follow ni saya, sama ada nak ikut habit tu atau tidak. Sebenarnya habit ni bagus untuk diri kita bila kita buat. Okey. So saya nak guna conting sikit kat sini. Okey, so kita kira kat tepi sikit. Pertama sekali ialah kita kena ada pemahaman ke atas harga seunit dan juga kita kena, sebabnya kita sekarang ni nak cari dalam bentuk unit dan cari dalam bentuk peratus sebab kita nak cari dua-dua kan. So buat kerja dulu. Okey, kita buat dua-dua dulu. So pertama sekali ialah saya ingat. Okey. Sini saya menggunakan hujan. Dan ini tipan saya guna jadi belum cakap. Sorry lah. Okey. Kita akan bagi dua. Pertama sekali ialah, tak apa, singit sikit Pertama sekali ialah kita nak tengok jualan. Harga jual unit sejual. Okey. So jual dia ialah unit dia, berapa harga unit dia? RM50, betul? Ini ialah untuk kita punya dalam kira dalam bentuk seunit. Satu unit dalam bentuk satu unit. Ni ialah jual. Okey, and then kita kena tengok kos berubah. Okey, berubah ni kadang-kadang kita gunakan tanda tiga segi ni. Maknanya kos berubah. Kos berubah. Okey, kos berubah. So, berapakah kos berubah untuk kes ini? Tolong kira, Sat.
Ini tak boleh conteng ni, saya rasa kena tulis. 750. Okay, saya buat untuk 760,000. okay. Kita buat jalan kira ke atas Pertama sekali ialah kita kena tahu jualan kita. Betul Jualan kita. So jualan kita harga seunit berapa? 50. Jual berapa? 25,000. Jual 25,000. Okey, so kita dapat dia punya total apa? 1, 2, 25,000. lepas tu kita kena tahu kos berubah. Kos berubah kita macam mana nak kira? 30. 30. Mana dapat mana dapat 30? Macam mana nak dapat 30? Guys, kira dulu macam mana nak dapat 30. Dia tadi siapa yang kira 30 tu macam mana nak dapat? Bagi semua orang boleh nampak macam mana nak dapat ni. Okey. Maklumat dia ada di sini Maklumat dia ada di sini. Okey. Maklumat dia ada di sini Pertama sekali kita tahu dia punya kos keseluruhan ialah 1050. Kos tetap ialah 300,000. Okey. Jadi kita boleh tahu kos berubah dia berapa? Tolaklah. 1050 tolakkan dengan 300,000, kita akan dapat 750K. Boleh nampak? So, kat sini maklumat yang di sini, kita dapat maklumat di hujung lagi. Di hujung dulu. Kita dapat maklumat yang ini dulu. Okey? Kita dapat maklumat 750,000. 750,000. Baru kita balik kepada yang sini. Dia punya baki jualan kita ialah berapa? 25,000 unit, betul? 25,000 unit. So bila kita dapat 25,000 unit, so barulah kita akan dapat berapakah kos dia untuk satu unit. Berapa? Itu kos dia satu unit. Yang kawan kita sebut tadi itulah 30. So kita dapatlah nilai tu 30. Okey? Boleh nampak? So kita ambil daripada yang ini dulu, baru kita pergi ke macam mana nak dapatkan yang 30 ringgit ni. So daripada yang ini, bila kita tolakkan, maka kita akan dapat nilai seunit. Nampak tak? 50. So yang ini ialah margin sumbangan. Okay, so margin sumbangan kita berapa? Margin sumbangan kita ialah, kita dah nampak di situlah 20. Kan? So yang ini tak payah kali pun tak apa, dapat 20. So kita tahulah jumlah dia berapa. Jumlah dia ialah 500,000. Kan? 500,000. Ini langkah pertama yang kita kena buat. So dah dapat dah tu. Bila dah dapat tu, janganlah terus buat je kat sini terus. Berapakah kos tetap kita? Kos tetap kita ialah 300,000, betul? 300,000 bahagikan dengan kos margin sumbangan seunit kita ialah 20. So baru kita akan dapat, bagi 300 bagi dengan 20 dah berapa? 15,000. 15,000. Ini ialah kena tulis dengan jelas 15,000 unit. Tapi dia minta yang pertama yang itu. Yang kedua dia minta TPM dalam bentuk
RM. Yang ni dah, tak ada dalam soalan tapi saya minta kan. So formula dia ialah KT bahagi dengan peratus MS. Macam mana nak dapatkan peratus MS ni? So di sini saja. Kalau 50% ini dia ialah 100 peratus. 30 berapa peratus? Boleh kira tak? 30 berapa persen? Dah hilang lah ni. Saya cakap seorang-seorang tu. Saya rekod tadi lupa. 30. Tadi saya rekod tak? Ya, rekod alhamdulillah. Okey, 60%. 60%. Ya, alhamdulillah ada juga yang bersuara. Saya takut saya cakap seorang-seorang ni, petang-petang bisa. 60%. So baki dia berapa persen? 40. 40%. Macam mana dapat 60% tu? 30 Ada orang tak tahu 30 bagi 50. Oh, okey. Kan? Ni kos berubah 30 bahagi dengan 50 dapat 60%. 20 bagi 50 dapat 40%. Okey? Okey, so jawapan dia ialah 300,000 bahagikan dengan, kalau 40% nak ditulis dalam bentuk ayat matematik macam mana? Takkan tulis 40%. Dia akan tulis lain kan? 0.4. Boleh faham tak? 40% bersama dengan 0.4, betul tak? Betul. Okey, 0.4. So harap orang faham ya. Sama juga. Kalau 300,000 bahagi dengan 0.4 dapat apa? 750,000. 750,000. Ini soalan pertama lah. Soalan pertama, berapakah titik puluh modal? Kena jual 15,000 unit. Ringgit Malaysia dapat 750,000. Kira balik modal lah tu. Okey? Saja. Okey? Mari kita tengok soalan kedua. Soalan kedua, dia cakap sekiranya syarikat menetapkan sasaran untung sebanyak 280,000. Berapakah unit produk yang sepatutnya dijual pada tahun lepas? Tahun sebelum dia buat perubahan tambah RM9, beli RM36,000 tu belum lagi. So tapi dia nak dapat untung 280,000. Yang ini pun formula dia taklah susah. Kita punya ni kita nak untung apa? RM 280,000. Kita kena alter sikit je bahagian formula kita. Dalam formula kita tu KT kena tambahkan dengan jangkaan untung. Okey. Okey. And then kita bahagikan dengan kita nak cari apa? Dalam bentuk unit kan. Sama dia minta tanya unit juga. So kita akan buat bahagi dengan margin sumbangan se-unit. So formula dia ialah 300,000. Dia jangka nak untung apa? 280,000. Ini matematik biasa ya, senang. Okey. Then kita bahagikan dengan RM30. Dapatlah jawapan dia. Apa? 580 bahagi dengan 30. Betul? 29,000 unit. Bukan 30, bagi 20 lah. 30 kos berubah ni kita kena tengok kita punya ni margin sumbangan kita. Margin sumbangan kita ni, yang margin sumbangan kita warna hijau 20 ni, margin sumbangan. RM20. So berapa? 580 bahagi
20. 29,000 unit. 29,000 unit. Itu je soalan dia. Tak boleh ke mana Setakat ni susah ke tak susah kot? Okey, yang ketiga. Ni. Pukul 3, pukul 3 pula. Yang tiga, andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan perubahan yang dicadangkan. Kirakan bilangan unit yang harus dijual untuk mencapai titik pulang modal pada tahun hadapan. Yang ini dia jadi susah sikit dah. Ini sebab apa? Dia nak kekalkan harga jualan RM50. So kita kena kekalkan dalam jualan harga kekal RM50. Tetapi untuk kos berubah. Sorry, kita kena baca soalan. Apa yang berubah sebenarnya? Kalau ni kata ni, tengok syarikat telah bersetuju untuk menukar satu komponen sedia ada yang berharga RM5 seunit kepada komponen yang lebih baik berharga RM9 seunit. So yang ini ialah yang memberi kesan ke atas apa? Ke atas kos berubah kita. Jadi kos berubah kita tu, macam mana cara kita nak mengira dia? Ini ialah kos berubah. Kos berubah. Okey. Jualan kekal RM50 tapi kos berubah. Pertama sekali kos berubah dia daripada RM30, dia nak buang satu komponen bernilai berapa ringgit? Yang dia jual dia buang RM5. Yang dia tambah RM9. Jadi nilai kos berubah kita yang baharu ialah berapa tu? 30. 4. Maka kita akan ada margin sumbangan yang baru. Okey, margin sumbangan yang baru kita berapa? 50 tolak 34 dapat 16. Okey, kita dapat 16. So, ini ialah kiraan awal kita. So, kita dah tahu margin sumbangan baru kita yang baru. So, kita nak dapatkan maklumat TPM sekali lagi, betul tak? So, kita akan copy je yang ini. Okey. Saya pun dah gelong mentang-mentang. Tekan pun tak jadi semua. Tekan pun tak kena. Ya. Okey, kita bahagi je yang ini. Okey. So ini ialah bahaginya. So kos tetap bahagi dengan margin sumbangan seunit. 300,000 bahagikan dengan yang baru 16. So dapat apa? 18,750. 18,750. Sekejap. Doktor, kan dia ada tambah mesin tu. Tu tak kira ke? Kos tetap kena kira kak, ganti ni. Sorry, terlupa. Dia kata syarikat juga pada tahun yang sama, syarikat juga bersetuju untuk membeli sebuah mesin baru dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran iaitu sebanyak 36,000. Usia guna 6 tahun. So yang ini pun kena tambah, yang ini pun kena tambah. Yang itu tadi ialah berkenaan dengan margin sumbangan. Sekarang kita kena tengok kos tetap pula. Kos tetap kita awalnya ialah sebanyak 300,000. Tapi kita ada perubahan kita ada beli satu mesin baru bernilai berapa? 36,000.
36,000 dia tak kacau dalam kos. Tetapi 36,000 ini ialah mesin yang akan disusut nilaikan selama 6 tahun. Jadi 36,000 bahagikan dengan 6. Setahun susut nilai kita berapa? 6,000. Ini ialah susut nilai. Kita nak mengira susut nilai. Maka bila 6,000 setahun, kita terpaksa menambah kos tetap kita daripada 300,000 kepada tambah lagi 6,000. So kita akan dapat 306,000 untuk setahun. Okey, kita anggap kos kita setahun lah. Setahun. So kita akan ubah sikit ni. 300 bukan lagi yang ini. So kita ganti 306,000. 306,000 bahagikan dengan 16. Itu yang baru. Dalam bentuk unit. Berapa? 16,125. 16,000. 16 ke 19? 19,125. 19,125 unit. Kalau dalam RM? Bahagi dengan peratus ni lah. Kalau dalam RM kena cari peratus barulah. Kalau yang ini 100%, yang ini jadi berapa? 34 bagi 50. bahagi 50. 0.68. Dapat 68. Dapat 68%. Menyebabkan baki kita ialah 32%. So, dalam ringgit Malaysia pun kena tukarlah. So 306,000 bahagikan dengan 0.32. Kira? Baru saja. Apa? Sembilan tujuh 950. 956 956 250. 250. 956 250. 250. So, okey. So, kita dah dapat nombor 3. Itu jawapan dia. Satu unit, RM1. Walaupun dia tak minta ringgit Malaysia, saya buat juga. Okey, yang keempat. Andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan perubahan yang dicadangkan, berapakah bilangan unit yang harus dijual untuk memperoleh keuntungan yang sama seperti tahun lepas? Sama juga, dia nak untung 280,000 juga. Kena lah yang ini macam ulang semula lah. Macam ulang tadi yang ini saja. Soalan yang sama juga. Dia nak untung juga. Jadi yang ini soalan bonus lah lebih kurang. Jadi 306 dan 80,000 bahagikan dengan berapa unit dia? Tadi 16 kan? 16. Dapat apa? Okey tak suara saya? Saya sendiri dengar macam bergaul. Okey. Sebab apa? 306 tambah dengan 280. Jadi nak untung 280 kan? Dia nak kekal untung 280,000. Macam inilah syarikat menetapkan sasaran untung 900. Andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan cadangkan, berapa bilangan unit yang harus dijual untuk sama Okey. Tu apa? 36625 bagi 3665 unit. 3662 36
625 unit. Okey. Yang ini bergantung penuh kepada berapa yang kita kata. Kalau dia 280, tambah je 280. Kan? So, yang ini ialah berdasarkan jangkaan keuntungan yang sama lah. Kita nak kekalkan. Yang kelima. Yang ini soalan teori. Pada syarikat telah mengalami kerugian kerana kemerosotan permintaan bagi Walkman akibat daripada evolusi teknologi di mana remaja kini hanya mendengar lagu dari telefon bimbit mereka. Sebagai pengurus, syarikat nyatakan 2 cara bagaimana anda mengatasi masalah ini. Ini pun soalan logik, kan? Ini soalan macam soalan Nokia lah ni. Sekarang ni orang dah semua pakai Android. Agak-agak macam mana bisnes kita? So, maka dia perlu ubah apa? Pertama ubahlah dia punya mesin. Kan mesin tu tak maulah hasilkan yang Walkman tu lagi. So sekarang dia keluarkan benda-benda yang contohnya untuk permainan muzik ni lah. Sama ada pakai handphone yang baru ke, ataupun ditukar kepada perniagaan yang lain ke, atau yang bersamaan dengan yang dia pakaran dia, atau meningkatkan yang ini ialah ikut logik. Okey, ikut logik masing-masing. Yang ini minta masing-masing lah tolong bagi jawapan supaya kita ada ke pilihan jawapan. Yang semua jawapan akan diterima sekiranya kita bagi benda yang logik. Okey, yang ini tidak ada jawapan khusus, mesti jawapan macam tu tak. Ini jawapan kata kita buat ini disebabkan kena buat ni. Kita perlu beralih strategi perniagaan kepada perniagaan yang berasaskan telefon bimbit. Kerana bukan keluar duit, tak ada masalah. Sebut je apa yang kita perlu kita buat. Okey? Kita tak keluarkan duit. Jadi kita pakai je, maknanya kita nak switch business. Daripada perniagaan Walkman ni, kalau kekal dalam Walkman, memang syarikat ni mungkin akan lingkup. Jadi modal yang ada, apa yang ada ni, switch business yang baru kepada benda-benda yang digunakan oleh kita punya ni lah, ataupun subscription ke. Contohnya daripada ni kita kumpulkan lagu banyak-banyak based on subscription. Pernah orang kaya dulu dengan subscription kan. Sekarang subscription pun dah tak boleh pergi. Jadi ada perniagaan-perniagaan baru, benda-benda yang perlu dipikirkan supaya kalau trend berubah, bisnes juga turut berubah. Okey. So setakat tu dulu saya punya pengajaran hari ini. Terima kasihlah kerana kekal bersama saya sehingga